Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, anak-anak yang dikasihi kalian. Sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran kita, eloklah kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Okey, sila tadah tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa insyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Harap cikgu kamu sihat semua. Alhamdulillah. Saya Cikgu Syuhada, Cikgu Mata Pelajaran Pendidikan Islam KSSM-PK tingkatan 1 kamu untuk hari ini. Dan sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran kita, elok cikgu perkenalkan dulu tajuk kita pada hari ini. Okey. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita akan mempelajari pendidikan Islam berkaitan dengan 5.0 akidah. Okey, alhamdulillah. Kita lihat satu persatu topik yang kita akan pelajari. Bab pada hari ini merupakan 5.0 bab akidah, standard kandungan 5.2 menerangkan maksud dua kalimah syahadah. Standard pembelajaran 5.2.1 melafazkan dua kalimah syahadah. 5.2.2 menghafaz dua kalimah syahadah dan ertinya. Dan seterusnya 5.2.3 menjelaskan maksud dua kalimah syahadah. Okey, objektif yang kita akan lihat pada hari ini, di akhir pembelajaran, cikgu harap murid-murid sekalian dapat menyatakan dua kalimah syahadah dengan betul dan mengenal pasti erti bagi kalimah syahadah tersebut dan seterusnya menjelaskan erti dua kalimah syahadah. Okey. Cikgu harap kamu dengan lafaz syahadah boleh melafazkan syahadah dengan baik. Okey. Mari kita tengok bagaimana kita nak menyebutkan kalimah syahadah. Okey, yakini dua kalimah syahadah. Okey. Sebutannya adalah, cikgu akan baca perlahan-lahan supaya kamu dapat menyebutnya dengan baik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, lihat anak-anak, di bawah setiap kalimah syahadah itu, cikgu ada letakkan maksudnya. Tengok pada kalimah syahadah yang pertama. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Okay. Cikgu ingin ulangkan lagi. Mari kita sebut sama-sama. Boleh? Okay. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Okey, seterusnya. Mari kita baca bersama-sama. Baca dengan cikgu bersama-sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Anak-anak di rumah, boleh ikut bacaan cikgu sama-sama. Jom, kita baca lagi sekali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Okey. Apa maksudnya tadi? Mari cikgu uji kamu sedikit, boleh? Boleh cikgu uji kamu? Okey, mari cikgu uji kamu dengan kalimah sebutan maksudnya. Okey, baik.
Nabi Muhammad pesuruh Allah pada kalimah yang mana? Kalimah yang pertama, syahadah yang pertama tadi, ataupun kalimah yang kedua. Maksud cikgu di sini, sama ada kalimah yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, ataupun asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okay, cikgu tanya kamu, apakah yang membawa kepada kalimah Nabi Muhammad pesuruh Allah? Okey, boleh? Mari kita tengok. Jawapannya ya anak-anak adalah kalimah pada Muhammadur Rasulullah. Betul. Bagus. Kamu ingat apa yang cikgu ajar tadi? Okey, jom kita baca bersama-sama lagi. Boleh? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Okay, cikgu harap kamu dapat baca di rumah berulang-ulang kali bersama keluarga. Okey, tengok pada slide kita seterusnya. Slide kita seterusnya ialah maksud bagi kalimah la ilaha illallah. Secara terperincinya cikgu akan ceritakan kepada kamu berkaitan maksud la ilaha illallah. Allah itu berdiri dengan sendiri. Bagaimana maksud Allah itu berdiri dengan sendiri, anak-anak? Contoh, Allah tidak boleh dibantu oleh siapa-siapa pun yang. Okey, Allah ini membuat kerja dia dengan sendiri. Okey. Untuk maksud pertama ini, anak-anak, Allah tidak bergantung kepada makhluk-makhluk lain. Maksud cikgu, dia tidak bergantung kepada malaikat, dia tidak dia tidak memerlukan pertolongan daripada sesiapa pun. Okey, lihat pada maksud yang kedua. Pada maksud yang kedua juga berkaitan pada kalimah la ilaha illallah, iaitu tidak ada awal dan akhirnya. Allah ini tidak ada awal, Allah ini juga tidak ada akhirnya. Allah bersifat dengan sifat yang bersedia dan juga kekal. Dia sedia ada dan juga dia kekal selama-lamanya. Itu sifat Allah. Okey, seterusnya bagi maksud kalimah la ilaha illallah juga tiada sesuatu yang sama dengannya. Maksud di sini Allah tidak ada sama dengan makhluk-makhluk lain. Allah juga bukan pokok, Allah juga bukan batu, dan Allah juga bukan yang lainnya. Seterusnya, bagi yang terakhir, maksud kalimah la ilaha illallah, hanya Allah yang kita sembah. Maksud di sini, cikgu beri contoh, kita solat kepada Allah. Kita buat segala ibadah kita hanya khusus kepada Allah. Tidak ada yang lain yang kita layak sembah. Sama ada kita nak layak, tidak boleh sembah kepada matahari, bulan dan bintang. Okey anak-anak. Kita teruskan kepada maksud kalimah syahadah yang kedua. Iaitu maksud kalimah bagi Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, dia menyatakan Muhammad itu Rasul yang terakhir. Maksud di sini, Rasul yang terakhir tidak akan ada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad. Sekiranya ada, itu dikatakan Nabi palsu. Okey, baik anak-anak, seterusnya. Bagi maksud kalimah yang kedua, Muhammadar Rasulullah, iaitu Rasulullah mengajak dan membawa manusia mengenal Allah. Bagaimana Rasulullah diutuskan? Rasulullah diutuskan kepada kita untuk menyampaikan apa-apa yang berkaitan dengan Allah. Dalam Al-Quran ada menyatakan bagaimana Rasulullah diberi wahyu Al-Quran untuk mengajar kita mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya anak-anak, maksud bagi kalimah tersebut juga Muhammadar Rasulullah, iaitu Rasulullah menjadi contoh teladan. Betul, Rasulullah menjadi contoh teladan kepada kita. Di mana perkataan bahasa Arabnya iaitu uswatun hasanah. Sebut sama-sama, uswatun hasanah. Iaitu menjadi model kepada kita. Rasulullah berakhlak dengan akhlak yang mulia, menjadi uswatun hasanah kepada seluruh umat Islam di dunia ini. Bagaimana? Bagaimana perbuatan dia, perkataan dia, pengakuan dia menjadi model dan menjadi sunnah kepada kita. Contoh cikgu bagi kepada kamu. Bagaimana kalau kamu nak makan?
Kan? Bila kita nak makan, mesti kita ada adab-adab dia. Bagaimana kita nak pergi ke tandas? Mungkin juga ada tak adab dia. Jadi kalau kita ikut adab-adab itu adalah kita mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, makan tadi kita duduk dengan keadaan tertib, membaca doa, makan menggunakan tangan kanan. Itulah yang dinamakan role model daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ikut anak-anak, kita akan dapat pahala. Okey, seterusnya. Seterusnya apa anak-anak? Sama juga maksud bagi kalimah Muhammadur Rasulullah yang terakhir. Untuk yang keempat, Rasulullah juga diutuskan untuk memberi khabar gembira dan juga berita buruk. Bagaimana ya? Bagaimana yang dikatakan memberi khabar gembira, memberi khabar yang buruk? Contohnya, Rasulullah menceritakan kepada kita tentang hal-hal syurga, tentang hal-hal neraka. Bagaimana orang-orang yang baik akan dibalas dengan ganjaran syurga, anak-anak. Dan juga kalau kita buat perkara-perkara yang tidak baik, maka jalan kita ke neraka. Bagaimana dengan kamu? Kamu mahu pilih syurga atau neraka? Sudah tentu kita akan pilih ke syurga. Jadi bagaimana untuk ke syurga? Maka jadikanlah Rasulullah SAW sebagai panduan hidup kita, anak-anak. Okey, sebelum cikgu ke slide seterusnya, apakah yang kita akan ceritakan kepada kamu? Bagaimana, bilakah kita mendengar kalimah syahadah dalam hidup kita seharian? Kamu ingat? Kamu ingat perkataan kalimah yang ada di kita dengar setiap hari? Di mana kita akan dengar kalimah itu? Ya, betul. Semasa laungan azan. Betul? Semasa laungan azan. Yang mana muazzin azan kan, yang kita dengar di masjid ataupun kita dengar di kaca TV, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, ya Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalimah syahadah yang digunakan semasa azan. Tengok pada gambar. Okey, seterusnya, bila anak-anak? Boleh teka lagi? Okey, seterusnya pada bacaan tahiyat ketika kita solat. Kan kita solat 5 waktu sehari semalam. Semasa bacaan tahiyat, ada juga kalimah syahadah yang boleh kita pelajari. Macam mana? Mari kita baca sama-sama. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalimah syahadah yang selalu kita baca ketika kita duduk tahiyat. Betul anak-anak? Betul. InsyaAllah kamu perlu ingat apa yang cikgu ajarkan. Okey, seterusnya. Ya, kita juga akan mendengar kalimah syahadah saat tibanya kematian kita. Saat ini kita rasa gerun dan gentar. Tetapi pada masa itulah keluarga, ahli keluarga kita akan mengajar. Kamu pernah lihat bagaimana orang yang akan mati meninggal dunia dalam keadaan nazar dibacakan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Betul tak anak-anak? Okey, betul? Okey, baik. Jadi, sebelum cikgu menutup kita punya sesi pembelajaran, mari kita baca sekali lagi bersama-sama cikgu kalimah syahadah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Baik anak-anak, setakat itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.